Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, bab yang kedua, keutamaan kualiti ke atas kuantiti. Kualiti ya, ke atas kuantiti. Di antara keutamaan kerja yang mesti diberikan keutamaan pada syariat Islam ialah mendahulukan kualiti, mutu ataupun kita nak sebut kualiti ini lebih bermakna ke atas kuantiti. Kuantiti itu bilangan. Jumlah bilangan yang banyak dan besar bukanlah menjadi satu ukuran. Akan tetapi kebaikan itu diukur mengikut mutu dan kualitinya. Biasanya kalau bab-bab kuantiti ini biasanya bila sembahyang tarawih, ada yang berpegang 8 rakaat pun tak salah, ada yang berpegang 20 rakaat pun tak salah. Yang salahnya apa? Yang salahnya gaduh. Nak buat 8 pun boleh, nak buat 20 pun boleh. Tapi kalau dilihat daripada segi bilangan, memanglah 20 tu banyak. Tapi kalau 20 rakaat 20 minit saja dibandingkan dengan 8 rakaat di masjid, 8 rakaat 3 jam. Bermakna di situ bukan berdasarkan kepada bilangan, dia berdasarkan kepada kualiti itu. Itu maksud dia. Kadang-kadang kita nak cari yang banyak nombor gitu. Jadi ini yang nak disebutkan di sini. Allah SWT menyebut juga dalam Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Dalam sejarah peperangan-peperangan kita menunjukkan berapa banyak bilangan tentera yang sedikit itu boleh mengalahkan bilangan tentera yang ramai. Perangan Badar contohnya 313 boleh mengalahkan tentera kafir Quraisy 1,000. Medan Sabah 313. Sebab kalau mengikut kepada sejarah, sebahagian daripada riwayat menyebut yang masuk Islam ketika di Mekah itu dalam tempoh 13 tahun tak sampai 300 orang. Bila masuk ke Mekah, ke Madinah, bilangan yang ada 313. Tahun yang kedua berhijrah, dah perang. Ada pada diri Rasulullah tak nak perang. Rasulullah pun ditanya dengan dia punya sahabat, agak-agak kat mana tentera kafir ni, kat mana. Rasulullah cuba nak mengelak dari pertembungan. Tetapi Allah Ta'ala nak kehendaki juga berlaku peperangan. Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merayu kepada Allah Ta'ala. Dalam rayuannya, ya Allah, mafhumnya, ya Allah, menangkanlah kumpulan ini. Jika sekiranya kau kalahkan kumpulan ini, sekaya aku bimbang tidak ada siapa yang akan sujud padamu, ya Allah. Tapi Allah Ta'ala Maha Adil. Nak menunjukkan bahawa 313 ini kualitinya sangat hebat, sehingga dapat mengalahkan 1,000 orang tentera kafir Quraisy. Banyak lagi peperangan-peperangan yang berlaku menunjukkan bahawa bilangan orang Islam lebih sedikit dibandingkan dengan tentera kufar. Jadi begitu jugalah dalam kita punya ibadat kita. Kadang-kadang bila kita buat program Qiyamul Lail dan sebagainya, kita nak sembahyang banyak, rakaat dia banyak, bagus betul. Tapi kualitinya macam mana? Nak sembahyang tasbih lama, bagus. Tapi rakaat yang pertama dah tidur, ngantuk sangat. Kan tasbihnya panjang sangat. Begitu juga macam kita menghatam Al-Quran. Para sahabat dia tak ada buat majlis khatam Quran macam kita buat majlis khatam Quran. Bulan puasa kita malam 26, malam 27 kita pun dah siap-siap nak majlis khatam Quran. Para sahabat mana ada majlis khatam Quran?
Kenapa? Sebab 3 hari khatam. 3 hari khatam. Takkan nak buat majlis 3 hari setiap 3 hari. Mereka 3 hari dah khatam Quran, 3 hari dah khatam Quran. Kita ni, itulah masanya yang kita khatam Quran. Tu pun kadang-kadang yang datang majlis khatam Quran tak khatam pun. Dia duduk sekali pun boleh, tak ada masalah. Ustaz ni perli saya ke tak, kita boleh datang, tak ada masalah. Tambah orang kita ni excited ni, majlis khatam Quran dengan bunga telurnya. Tak kira lah telur tu daripada mana. Bunga telur. Tak ada masalah. Ya. Jadi yang penting bagi diri kita, kena meningkatkan kualiti kita. Apa sahaja dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam beribadat pertamanya. Dalam Al-Quran banyak menyebut tentang membandingkan orang-orang yang melaksanakan ibadat itu, syariat itu, ya, dalam keadaan dia tidak tahu, ya, tentang keperluan untuk meningkatkan kualiti dia. Kita dah sembahyang dah lama dah. Ustaz ni siapa? Saya ni dah 60-70 tahun dah Ustaz sembahyang. Seorang pun tak tegur. Mika tegur saya. Mika tegur. Sebenarnya bila ada teguran, bila ada kita berada dalam majlis ilmu, maksudnya apa? Kita nak mengkualitikan solat kita. Kadang-kadang bila kita solat, bila kita takbir, langsung kita tak ingat. Sehinggalah kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujur dalam mazhab Syafi'i sah. Kalaulah takdir, khusyuk itu menjadi syarat kepada sembahyang kita, jenuhlah kita. Kalau imam terlupa, maksudnya imam dah batal lah. Kita ni sebab kita berjemaah lah tuan-tuan. Hikmah di sebalik berjemaah ni, Allahu Akbar, esok hari Rabu, ya, hari Rabu esok ada nak jumpa dengan kawan ni kat Pekan. Dia tengah hari nak pergi pula ziarah kawan ni sini, petang sini pula, malam besok kuliah siapa. Kemudian cucu nak balik kampung pula rumah, cucu tu tak sihat tu, menantu apa semua gitu. Fikir semua, sedar-sedar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun tak tahu apa yang berlaku, tapi dia ngikut. Mujus lah. Kalau dia jadi imam, jenuh. Kalau orang jadi imam je. So, tuan-tuan jangan pandang rendah imam. Nak tahu tentang macam mana kita, ilmu kita, cuba imam buat silap. Imam janganlah buat silap pula. Maksudnya tersilap. Masa itulah baru kita tahu tentang ilmu kita macam mana. Imam pun kena tahu cara dia berjemaah. Jangan bila dia batal pula dia keluar masa dia sujud. Senyap-senyap dia keluar. Lambat pula pintu depan tu ada, dia keluar. Depan ni dah sakit. Darah tinggi, kencing manis, apa semua. Jadi tak boleh sujud lama-lama, sakit kepala. Migrain apa semua ada sini. Kan? Apa hal imam ni tak bangun-bangun ni. Imam tak bangun-bangun. Seorang yang nakal sikit, kepalanya nampak sikit. Weh, imam tak ada. Imam tak ada. Yang lain dengar macam nak kabut. Kalau dia tahu macam mana dia nak selesai masalah tu, depan. Cukuplah memadai orang kat belakang ni disebut Allahu Akbar. Taklah dia gesuk sampai ke depan. Tak. Ini ilmu. Jadi kadang-kadang ibadat kita ni, bila tidak, sebab imam kita tu bagus, tak tersilap. Saya kadang-kadang tersilap juga. Saya pernah sembahyang, awak masa tu memang duduk seorang. Tak ingat kita masak air. Masak air bukan pakai elektrik. Masak air memang masak air betul. Tengah sembahyang rakaat yang kedua asar, baru teringat ini tak ada siapa kat rumah ni. Tak ada siapa kat rumah. Hujur kita tengah berdiri. Kita pun batalkan sembahyang kita, ada pintu kat depan. Tu penting pintu kat depan ni. Jadi orang belakang tu tahu macam mana dia ganti. Cara. Ilmu. Jadi dalam bab ilmu ni kita jangan rasa kita ni sempurna. Banyak benda yang kita tak tahu. Jadi kembali kepada tadi tentang menyebut tentang kualiti kita. Kualiti kita sebagai Muslim, kualiti kita sebagai bapa, kualiti kita sebagai suami.
kualiti kita sebagai hamba pada Allah Ta'ala. Sedang jemaah rahimakumullah, ya, kita boleh melihat kat sini, ya, kita perlu juga untuk kita melihat bagaimana kualitinya yang berlaku sekarang ni, yang berlaku di Palestin. Saya hari ini saja saya bagi bawa maflah Palestin. Saya bawa bendera Palestin. Rumah saya, tuan-tuan, memang daripada dulu ada bendera Palestin. Bendera Malaysia ada lah, Perak ada juga. Bendera Palestin ni memang ada kat rumah saya. Pertamanya, bila kita melihat tentang apa yang berlaku ni, kita nak kaitkan juga, tuan-tuan, tentang kualiti seorang Muslim. Apa yang berlaku di Gaza ni, tuan-tuan, kita kena letakkan pada diri kita bahawa itu adalah tanah air kita juga. Itu set yang kita kena tanamkan pada diri kita. Sebab Masjidil Aqsa itu adalah tanah wakaf orang Islam. Tanah wakaf orang Islam. Dan Masjidil Aqsa itu adalah kiblat kita yang pertama. Jadi apa yang berlaku di sini, tuan-tuan, saya nak sentuh sikit tentang Palestin ini supaya kita faham. Pertamanya, tanggungjawab kepada kita ialah kita kena tahu cerita yang betul. Kita kena adil pada diri kita, kita pun kena adil kepada orang yang sekeliling kita, kita kena tahu cerita yang betul. Dan kita kena buang naratif-naratif yang tak betul. Contohnya disebut naratif yang betul. Naratif ini satu pandangan yang salah tapi kita kena terima. Seperti menyebut bahawa Israel adalah sebuah negara yang sah. Itu naratif yang telah dibentuk. Dan negara-negara sudah menerima benda tu. Dan ini normalisasi yang berlaku. Mesir terima, Bahrain terima, Sudan terima. Jadi yang pertama, tanggungjawab kepada kita, kita membetulkan pandangan kita terhadap isu Palestin. Sehingga kan kita pun tak tahu bahawa ini merupakan sejarah yang panjang. Siapa penjajah yang sebenarnya? Saya nak sorot sikit tentang berkaitan tentang sejarah pada malam ini. Sejarah Palestin yang mungkin tuan-tuan pun baca dan tanggungjawab kepada kita untuk kita faham isu. Dengan keadaan yang ada sekarang ni, tuan-tuan, saya nak tanya kepada tuan-tuan. Penjara apakah yang paling besar, yang paling luas kat dunia ni, sekarang ni, penjara mana yang paling besar? Gaza, tuan-tuan. Gaza ni keluasannya 365 km persegi. Lebih kurang macam Pulau Pinang, lebih kurang macam Shah Alam. Naik kereta 45 minit sampai. Maksudnya kita ke Ipoh, belum sampai Ipoh dah sampai. Maksudnya tak luas. 45 minit, panjang dia 23 minit, maksudnya kecil. Tapi Gaza di antara wilayah yang paling padat kat dunia. Sebab hampir 2 juta duduk situ. Tuan-tuan boleh bayang kawasan yang seluas begitu, padat begitu, ditembokkan dengan 7 meter. Tembok batu sebahagiannya dan jaring besi 7 meter. Semenjak bila, tuan-tuan? Semenjak 2007. 17 tahun mereka duduk dalam penjara. Yang menghadap laut tak ditembok lah, tapi dia menghadap laut. Tak logik. Bukan satu negara, satu wilayah, satu negeri yang kecil. Dia ibarat dia apa yang berlaku ni,
Pernah satu kartunis, dia membayangkan apa yang berlaku di Gaza ni seperti kanak-kanak, bukan sekat kanak, seperti bayi yang sedang minum susu di atas buaian, kemudian kelilingnya M16. Itulah ibarat dia, tuan-tuan. Nak bagikan gambaran bahawa apa yang berlaku ini satu perkara yang tidak logik. Dalam masa yang sama kita tengok macam mana perilaku negara, pemimpin-pemimpin negara Arab, pemimpin-pemimpin negara Islam. Tuan-tuan, hari ini hari yang ke-31 lawan dengan Israel Zionis. Kalaulah tidak kerana kualiti iman tentera Brigade Al-Qassam, hari pertama mereka kalah. Sebab mereka yakin dengan kalimah Allah, yakin dengan Allah. Mereka boleh bertahan sampai 31 hari. Sedangkan tuan-tuan, pada hari yang pertama 7 Oktober, Israel dah kalah, tuan-tuan. Kalau misalnya pemimpin Arab dan pemimpin negara Islam sama-sama dengan Gaza serang negara-negara Zionis Israel ni 3 hari settle. Tuan-tuan boleh bayang, Israel pun dia tidak sedar diserang, sehinggalah 12 jam diserang. Kita sebelum ni kan digambar-gemburkan tentang Israel punya kelengkapan dia apa semua hebat, belakang dia USA, canggih semua. Kemudian Gaza tu pula tembok besar, nak lawan apa? Tuan-tuan boleh bayang macam mana? Bila 7 Oktober itu, memang sebelum tu pun ada sedikit provokasi daripada Israel. Israel ni, tuan-tuan, daripada awal lagi, nanti saya ceritakan sikit. Dia tak ada kerja apa-apa dia suka, dia hantar, dia hentam hospital. PBB defend. Sentiasa dalam keadaan mangsa umat Islam. Ini bukan cerita setahun dua. Ini cerita 76 tahun dulu. Cerita 100 tahun dulu. Jadi 7 Oktober, saya nak ceritakan 7 Oktober, tuan-tuan. Suatu yang tidak disangka-sangka. Bukan sahaja Israel tak sangka, Brigade Al-Qassam pun tak sangka betapa mudahnya masuk border Israel. Dalam 3 jam saja dia dah masuk ke 40 km. Maksudnya satu Gaza lagi boleh dapat. 3 jam aja. 3 jam ni ikut sejarah. Masa saya kat Mesir dulu, Iraq langgar Kuwait 3 jam. Settle Kuwait tu. Ini Israel ni. Brigade Al-Qassam, tentera Gaza, dia dapat 40 km, tuan-tuan. Kemudian 40 km, kemudian dia dapat masuk satu kem tentera Israel yang dalam tu lebih kurang dalam 25,000. Dia menggunakan dalam beberapa puluh saja, 10 tentera yang intelijen boleh tawan kem tu, tuan-tuan. Kat situlah mati dalam seminggu yang pertama 1,000 tentera Israel. Dan mereka telah mengambil dokumen-dokumen perisikan. Sebab dalam Gaza ni dia ada perisik-perisik Israel pun ada. Mereka dapat mengambil dokumen-dokumen perisikan. Ini satu benda yang luar biasa yang telah dibuat. Bagaimana mereka boleh sampai ke Israel 40 km? Mereka berjaya membunuh lebih kurang 1,000, menawan 200 orang, mengambil dokumen-dokumen penting, menawan kem-kem yang dekat tu. Lebih lagi pelik, 12 jam baru Israel perasan mereka kena diserang. Ini menunjukkan kualiti
Tentera Allah itu kalau betul-betul dididik, dibimbing, dia akan jadi luar biasa. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, saya nak sebut di sini bahawa bila kita bincangkan perkara ni, kadang-kadang ada beberapa istilah yang kita kadang kurang arif. Tak cukup dengan masa antara maghrib dan isyak. Tuan-tuan kena baca, tuan-tuan kena dapatkan sumber. Dengan keadaan yang ada sekarang ni, banyak akses kita boleh dapat maklumat-maklumat, informasi. Dulu Israel serang, kita tak tahu. Sekarang ni Alhamdulillah, media kita, media yang betul itu mendominasi 80% lebih. Kalau tak, kita bergantung dengan Reuters. Reuters siapa? Yahudi. AP Media, Yahudi. Sehingga kan Facebook pun Yahudi, tuan-tuan. Tuan-tuan upload lah cerita-cerita berkaitan dengan Palestin lebih. Malam habis, akaun tuan-tuan akan dinyahkan. Instagram, Yahudi. WhatsApp itu pun pengasasnya adalah Yahudi. Tuan-tuan boleh bayang macam mana Yahudi menguasai. Jadi bila kita bincang tentang Palestin ni, kita akan sentuh Yahudi, kita akan sentuh Bani Israel, kita akan sentuh juga dengan Ibrani, kita akan sentuh juga tentang Zionis. Tuan-tuan kena baca benda ni supaya faham isu dia. Lalu kita adil melihat. Cuma saya ambil titik-titik penting untuk kita faham, supaya kita adil menilai. Sebab naratif dunia membentuk seolahnya yang dizalimi itu Israel. Tuan-tuan, Israel ni tak ada negara. Itu yang kita kena faham. Israel tidak ada negara. Kalau tengok kepada 1917, kita akan tengok yang Israel itulah sebenarnya Palestin. Palestin itu, tuan-tuan tengok sekarang ni peta tu dah ada. Tuan-tuan boleh tengok kat internet, banyak tengok. Ada 4-5 contoh macam mana pergerakan. Bila tahun 1917, itu ketika itu Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama, kerajaan Islam Uthmaniyah pun dalam keadaan yang sangat lemah. Kerajaan Islam Uthmaniyah jatuh 1924. 1924, kita belajar sejarah sikit. Mungkin kalau tak betul, tolong betulkan. Saya pun tak ingat semua. 1917, apabila kerajaan Uthmaniyah, kerajaan Islam yang asasnya oleh Rasulullah, kemudian di hujungnya kerajaan Uthmaniyah, ummah lemah, Arab lemah, pemimpin pun lemah, sultan pun lemah. Perang Dunia yang pertama 1917. Ketika itulah tuan-tuan berlakunya deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour ni di mana seorang menteri luar Britain ketika itu namanya Arthur Balfour, kalau tak salah saya 1917, dia menyerahkan, dia buat satu deklarasi selai je. Dia dengan mudah-mudahnya menyerahkan Palestin ini kepada Yahudi. Siapa Yahudi ketika itu yang menerima? Rothschild. Siapa kalau belajar sejarah mesti kan kenal siapa dia Rothschild. Negara orang lain, British, senang-senang bagi pada Yahudi. Tuan-tuan boleh bayang macam mana. Tapi ketika itu orang Islam lemah, orang Arab lemah. Pemimpin Sultan Kerajaan Uthmaniyah, tuan-tuan tengok macam mana. Saya pernah pergi ke Istanbul, Turki, banyak di sana tengok macam mana kerajaan British bagi hadiah kepada Sultan-Sultan Kerajaan Uthmaniyah. Mereka bagi jam emas, bukan jam tangan ni, jam macam ni, emas semua. Bukan sedikit, beratus unit, banyak. Untuk gula-gula, sebahagian sultan menerima, sebahagian daripada sultan cuba bertahan, termasuk Sultan Abdul Hamid yang kedua. Tuan-tuan tengok macam mana ketika itu. Dan keadaan umat Islam yang lemah inilah mereka senang-senang menyerahkan. Sehinggalah tuan-tuan pada 1948 bermaksud setelah berlaku Perang Dunia yang kedua. Bila berlaku Perang Dunia yang kedua, Daulah Islamiyah pun jatuh. Kamal Atatürk dia ambil Turki je. Yang lain semua dibedak-bedak gitu tuan-tuan. Ini ambil lah, kat sana ambil sini, kat sana ambil sini.
Sebab tu tuan-tuan, bila kita belajar tarikh Islam, bila disebut tentang Syam. Syam kat mana ya? Kat Syria. Ya Syria. Tapi ya Palestin, ya Jordan. Syam tu maksudnya. Tapi bila kerajaan Islam Uthmaniyah jatuh, pecah perintah berlaku. Kita pun tak tahu Syam tu kadang-kadang di mana. Sebut Syam, dia 3-4 negara berkait, itu maknanya Syam. 1948 itu satu peristiwa yang sangat besar. Dan sekarang ni Zionis Yahudi nak mengulangi balik peristiwa tersebut, disebut sebagai peristiwa Nakbah. Apa makna dia malapetaka kepada umat Islam? Kerana disitulah bermulanya pembentukan negara Israel. 1948, setelah tadi perjalanan 1917, 1948 ya, 1948 di mana berlakunya satu pemindahan besar-besaran orang Yahudi seluruh dunia. Bila disebut Yahudi, bukan orang Mekah Madinah. Bila disebut Yahudi, Asia pun ada orang Yahudi, di Amerika pun ada orang Yahudi, di Australia pun ada orang Yahudi, di Malaysia ni mungkin senyap-senyap je kot. Di Asia pun ada, di Eropah lagi banyak, di Amerika Selatan lagi banyak, di Amerika Utara lagi banyak, tuan-tuan. Bila disebut Yahudi. Bahkan tuan-tuan, dalam negara kita, kalau ikut sejarahnya, pada tahun 1254 lagi, ada satu kubur sekarang di kat Pening, memang itu adalah orang Yahudi. Menunjukkan bahawa orang Yahudi dah masuk kat Malaysia ni pada tahun 1200 lagi. Maksudnya Yahudi ni panjang sejarah dia. Panjang sejarah dia. Nak cerita tentang Yahudi. Zionis dia lambat sikit. Itu satu, kadang-kadang dia tu Yahudi, dia bukan Zionis. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, itulah Zionis, itulah Yahudi yang disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala melaknat dan juga dilaknat oleh ala lisan Daud, oleh Nabi Daud alaihi salam. Dan Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selama-lamanya sampai hari kiamat, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan suka pada kamu umat Islam selagi mana kamu tidak mengikut mereka. Ini satu penjelasan daripada Allah Ta'ala. Dengan orang Yahudi dan Nasara ni tak payah berdamai-damai. Mereka ni melanggar, bukan sahaja melanggar apa yang dibuat oleh Nabi, bahkan sebahagian daripada Nabi mereka bodoh. Itu perjalanan ni, macam mana kisah tentang Yahudi, tentang Bani Israel, kisah tentang bagaimana Nabi Musa alaihi salam, Allah Ta'ala takdirkan Nabi Musa alaihi salam membesar di istana Fir'aun. Fir'aun tercabar dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Diketuk tongkat, maka menelan, keluarlah ular yang besar menelan ular-ular kecil daripada ahli sihir. Ahli sihir itu Bani Israel. Dan sebahagian besarnya ahli sihir memeluk Islam, ikut Nabi Musa. Bila ikut Nabi Musa, mereka pergilah ya, ke Kan'an. Kan'an inilah Palestin. Nabi Musa ajak, Allah Ta'ala sebut. Di sinilah tuan-tuan nak sebutkan di sini, orang Yahudi dia claim, dia kata Palestin ini adalah negara dia. Apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, memang Allah Ta'ala menyebut bahawa Kan'an ini, Palestin ini untuk orang Yahudi. Maka Nabi Musa pun ajak orang Yahudi ini masuk. Tapi mereka tak nak masuk. Mereka tak nak masuk. Kenapa tak nak masuk? Dalam tu dia kata ada orang ni macam-macam. Dalam Quran ada sebut tuan-tuan benda ni. Nabi Musa sabar. Memang sampai sudah dia tak masuk. Kemudian, ini saya pendekkan cerita. Kemudian Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Dikejar oleh Fir'aun sampailah Laut Merah. Bila sampai Laut Merah, Nabi Musa alaihissalam munajat kepada Allah Ta'ala supaya selamatkan. Mereka ni ikut juga. Dia nampak mukjizat yang berlaku di depan mata.
Ketika di istana Firaun dia nampak. Tapi dia degil, tak nak masuk Palestin. Dulu disebut Kan'an. Kemudian bila dalam keadaan begitu dikejar oleh Firaun, Laut Merah, Nabi Musa ketuk air laut. Terbuka. Nabi Musa serta mereka Bani Israel ikut. Selamat. Firaun tenggelam kat dalam. Kemudian bila sampai di satu tempat di Tursaina, Nabi Musa bagi tahu dengan saudara dia, dengan adik dia Harun, tunggu jaga orang ni. Ya, Bani Israel ni jaga. Sebab dia nak munajat, nak pergi ke Tursaina. Saya pernah pergi ke Bukit Tursaina ni, tuan-tuan. Pukul 12 naik, pukul 12 malam sampai pukul 5 jam. Sampai nak atas. Tuan-tuan Bani Israel ni punya degil dia. Nabi Musa turun, tengok-tengok dia dah nyembah pula lembu. Tanya Harun tak boleh buat apa. Itu nak ceritanya, pada awalnya memang Bani Israel diberikan kelebihan. Dan ketika itulah orang Yahudi disebut kami pun Bani Israel. Sebab Israel ni asalnya adalah keturunan Nabi Yaqub. Itu cerita tuan-tuan, panjang isyak kan. Panjang ceritanya. Tapi saya nak cerita tentang Palestin ni. Jadi kat situlah tuan-tuan berlaku klaim-mengklaim. Orang Israel ni, sehingga kan tuan-tuan, Israel, perkataan Israel itu sebenarnya adalah nama kepada Nabi Yaqub. Tapi mereka telah patternkan benda tu dengan mereka. Mereka kata kaitkan mereka dengan nabi-nabi. Sehingga kan tuan-tuan, bendera Israel itu kita nampak tu asalnya adalah bendera orang Palestin, Kan'an. Mereka orang Kan'an gunakan bukan bendera yang campur putih dengan biru tu. Dia punya yang apa tu? Yang bintang tu. Bintang tu sebenarnya adalah bintang orang Palestin. Tapi dia ciplak benda tu. Orang Yahudi ni tuan-tuan memang pakar ciplak. Dia pakar tiru-tiru, pakar ikut. Sebab itulah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kalau kita puasa Ashura, Rasulullah pesan, puasa jugalah 9. Sebab 9 itu Tasu'a membezakan puasa kita dengan puasa orang Yahudi. Itu kerja dia. Bahkan dalam kiblat kita yang pertama, Rasulullah SAW bila pensyariatan awal solat menghadap Masjidil Aqsa, Rasulullah rasa tak sedap, tak selesa. Sebab apa? Orang Yahudi pun diklaim juga Masjidil Aqsa tu juga kiblat dia juga. Sebab itulah bila turun ayat Quran dalam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, peristiwa yang paling besar adalah tahwilul kiblat, mengubah perubahan kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maksudnya Allah Ta'ala suruh paling ke Masjidil Haram kiblat kamu yang kamu lebih suka. Ini sejarah yang kadang-kadang diperbolak-balikkan oleh orang Yahudi dan Zionis. Dan Zionis pun tuan-tuan, peringkat awal Zionis ini, dia ditubuhkan oleh seorang yang berbangsa Yahudi, Theodor Herzl, pada 1896. Hafal ini tuan-tuan. Zionis ini, kalau kita boleh sebut, dia adalah mendukung satu ideologi pelampau Yahudi. Dan dia ada satu kitab, namanya kitab Talmud. Siapa yang di Al-Azhar belajar Usuluddin, dia akan belajar kitab Talmud, kitab Zionis. Nak tengok macam mana Zionis punya pemahaman dia. Saya syariah, saya tak belajar. Saya boleh tengok situ, saya pun beli buku-buku yang berkaitan tentang perkara ini, sebab ini merupakan aliran pemikiran yang penting kita belajar. Zionis pun tuan-tuan, kalau ikut sejarah Zionis, kawasan dalam dunia ni
awal wilayah tempat menjadi sasarannya bukan di Arab, bukan di Eropah. Zionis pertama menjadi sasaran adalah Asia. Di Asia, pengkalan pertama Zionis adalah di Shanghai, China. Kemudian dia berpindah ke Burma. Kemudian berpindah di Surabaya, Indonesia. Kemudian dia berpangkalan pula di Singapura. Tuan-tuan, sejarah sebenarnya akan melihat kepada kita bagaimana perjalanan Zionis ini. Sebab itulah apa yang berlaku di Gaza, apa yang berlaku di Palestin, dia bukan berkaitan orang Palestin semata-mata. Dia adalah berkaitan tentang maruah orang Islam. Tuan-tuan boleh bayang macam mana dalam keadaan sekarang ni, 31 hari perang, 31 hari perang dah ni. Di mana pembelaan terhadap umat Islam di Gaza, tuan-tuan? Di mana, tuan-tuan? Orang Arab dah hilang kasih sayang pada bangsa sendiri. Kita sini orang Melayu tak reti cakap bahasa Arab. Mana reti cakap bahasa Arab? Sesat. Ihdinas siratal mustaqim kita boleh buat. Orang Melayu. Tapi sentimen kita syukur, tuan-tuan, masyarakat kita. Bukan sahaja kita melihat benda ni, kita melihat, kita simpati, dan kita merasakan dengan berani kita sebut bebaskan Palestin. Tuan-tuan, negara Arab tak boleh sebut bebaskan Palestin. Sebahagian daripada pemimpin tak berani, tuan-tuan. Sebut free Palestin, tak berani. Tuan-tuan boleh bayang macam mana. Inilah nak sebutnya. Rasulullah SAW menyebut, bal antum kasir, kamu ketika itu ummah dalam keadaan yang sangat ramai. Tapi kahusa'is sail, tapi seumpama buih di lautan. Kena angin ke kanan pergi, kena angin kiri-kiri. Kita, tuan-tuan, bila kita baca kunut nazilah, kita sembahyang hajat, kita menangis. Mudah-mudahan air mata kita menangis itu menjadi evidence kita di depan Allah Ta'ala. Kita sedih, tuan-tuan, kita tak boleh buat apa. Kita tak boleh buat apa umat Islam. Kita menasabah, kita tak boleh buat apa. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku. Gaza ni dikepung, tembok 7 meter, diserang bertubi-tubi. Sekarang ni yang sudah syuhada 10,000, tuan-tuan. Ini kalau bukan kerana kualiti, bukan senang, tuan-tuan. Anak-anak di Palestin, anak-anak peringkat sekolah rendah, di peringkat tadika, bila ditanya kepada anak, apa cita-cita kamu? Syahid. Syahid, tuan-tuan. Anak kita, cucu kita kecil, apa cita-cita kamu? Birthday nak bagi hadiah apa? Handphone. Jauh jurangnya. Walaupun dia tu masih kanak-kanak. Brigade Al-Qassam, 85% tentera dia, mak bapak dia dah meninggal, tuan-tuan. Dia nak menangis, air mata dah habis. Air mata dah habis. Sebab tu bila tengok dalam, kita tengok dalam media sosial, dia kata, kamu Israel, kamu Zionis, kamu Yahudi, kamu boleh bom rumah aku, kamu boleh bunuh mak bapak aku, kamu boleh bunuh anak aku dan cucu aku, tetapi kamu tidak sekali-kali boleh untuk mengusir aku daripada watan ini. Tuan-tuan, baru ni pintu Rafah dibuka. Mereka menganggap bila pintu Rafah ramai akan lari. Memang ada berlaku pemindahan, yang sakit, yang uzur, yang perempuan kanak-kanak. Yang nak masuk ke Gaza, ramai lagi, tuan-tuan. Bila ditanya kepada dia, dalam tu perang, dia kata mati syahid lebih mulia lagi daripada yang lain. Tuan-tuan boleh bayang macam mana? Ini nak ceritanya macam mana kualiti iman meletakkan bahawa Allah itu lah. Kita umat Islam masih lagi melihat ini bukan hal simpati, tuan-tuan. Ini bukan hal simpati. Apa yang saya mampu saya sebut kat sini. Apa kemampuan kepada kita selain daripada doa? Mungkin nanti ada tabungan dan sebagainya, bagikan infak. Tapi yang lebih penting, kita mengubah pemahaman kita terhadap Palestin. 1948, tuan-tuan. Tuan-tuan search dalam Google. Tengok dalam internet. 1948, pemindahan Yahudi besar-besaran. Mereka pindah dengan tongkang, dengan bermacam-macam.
Bila di lautan Mediterranean mereka nak masuk Palestin, mereka merayu kepada penduduk Palestin, terima kami. Orang Arab ketika itu lemah. Orang Arab tak tahu ketika itu ini merupakan satu perancangan yang sangat besar. Bila masuk, tuan-tuan, dalam masa sekejap aja, ramai di antara orang Arab Palestin sudah berhijrah lari. Lari, tuan-tuan. Saya kat Mesir, saya jumpa dengan orang Palestin kat Mesir. Kita tanyalah dia, sebab memang dia orang ni ada kedai runcit yang besar, mereka ada butik yang cantik. Kita heran dah, orang Mesir tak ada benda-benda macam ni kan. Tapi orang Palestin, saya tanya, ngapa kamu pindah ke sini? Oh, dia marah dia, sebab dia rasa macam dia pengecut. Tuan-tuan, yang tinggal adalah siapa? Orang yang miskin. 1948, tuan-tuan boleh bayang, yang tinggal sekarang ni Palestin hanyalah 2 wilayah saja. Kita kena kenal betul. 2 wilayah saja. Hanya 18%. Yang lain semuanya dah menjadi milik Israel. Asalnya Israel nak masuk, nak menumpang. Last kali dia menghalau pada 1948. Mereka telah declarekan, mereka telah menstatuskan negara Palestin itu bertukar 76%, 72%, hampir 80% negara Israel. PBB sudah dikawal oleh orang Yahudi. Menerima benda tu, tuan-tuan. Jadi Palestin ni kalau ikut peta kat situ, dia tinggal 2 je, iaitu tebing barat. Tebing barat itulah yang ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, tadi ada orang tanya saya, Ustaz, betul Masjidil Aqsa tu kena bom? Saya nak bagi tahu, Masjidil Aqsa tu bukan yang kubah warna, kubah sakar tu je. Itu memang logo dia lah, dia kita dah biasa kata ini. Masjidil Aqsa ni dia luas, dalam dekat 1 kilometer. Jadi dalam tu lebih kurang ada 11 masjid. Ya, ada 11 masjid. Jadi dia, Masjid Aqsa tu bukan satu masjid je. Masjid Aqsa tu di kawasan yang luas. Di mana Masjid Aqsa ni? Di tebing barat, di West Bank. Ya. Satu lagi ialah Semenanjung Gaza. Semenanjung Gaza, jarak dia dengan tebing barat 80 km. Di Gaza yang kena serang bertubi-tubi tu, Masjid Aqsa bukan di situ. Masjid Aqsa di mana? Di tebing barat. Di tebing barat ni, umat Islamnya tak ada senjata, tak ada apa. Asyik kena tangkap aja, nak sembahyang di Masjid Aqsa kat situ. Jadi, ya, ini yang berlaku wilayah terpecah. Semenanjung Gaza, itu, kat situlah tentera ni. Tentera yang sebut Brigade Al-Qassam, ya, dia bermula daripada, tuan-tuan, bila pecah ni, ini terhasil daripada two state solution. Disebut two state solution. Ini kadang-kadang orang Islam pun dia kata berdamailah. Ini bukan cerita berdamai. Israel kena keluar. Ini negara asal adalah Palestin punya. Kita kena melihat apa yang berlaku sekarang ni, tuan-tuan kena doa wajib. Tak ada pilihan dah ni sekarang ni. Bukan cerita berdamai dah ni. Ini cerita bahawa Israel, Yahudi dah melampaui, melanggari batas. Bukan sahaja kemanusiaan, tapi ini pembantaian, pembunuhan berterusan. Dunia senyap, tak boleh buat apa. Wajib kepada kita umat Islam untuk mendoakan kemenangan kepada umat Islam, khususnya di Gaza dan di Palestin. Wajib, tuan-tuan. Dan bukan two state solution, penyelesaian 2 negeri. Itu bukan penyelesaian. Sebab sekarang ni apa yang berlaku, dia nak halau semua yang duduk Gaza, dia nak halau semua yang di tebing barat untuk dipindahkan ke Mesir. Dia nak total yang duduk di Palestin, yang ada Masjid Al-Aqsa adalah Yahudi, Zionis sahaja. Sekarang ni, tuan-tuan, isunya dia nak usir semua. Dia nak usir semua. Tuan-tuan boleh bayang macam mana takkan kita. Dan kita, tuan-tuan, kita sedar tak sedar, kita ni kat Malaysia ni, tanah Melayu kita ni, kita dijajah berapa tahun? Kita dijajah, tuan-tuan, lebih 500 tahun. Lebih 500 tahun. Portugis jajah kita 137 tahun. Belanda jajah kita 113 tahun.
Inggris jajah kita berapa ratus tahun, 100 tahun lebih. Tak termasuk komunis, tak termasuk bintang 3. Tuan-tuan, kita kena bagi kredit. Kita kena hargai atuk, nenek, onyang, mbah kita dulu. Walaupun mereka dijajah, tetapi mereka tidak tinggalkan watan. Mereka tidak tinggalkan benda ni. Ada yang terpotong tangan kanan, ada terpotong tangan kiri, ada yang mati. Ada yang mati, tuan-tuan. Dan kehebatan ketika itu bukan sahaja rakyat, tapi sultannya, rajanya mempertahankan. Sebab tu, tuan-tuan, ada cuba tanya dengan kita punya atuk sebagainya, masa perang Portugis datang, Belanda dan sebagainya, ada lari ke Burma? Ada lari ke mana? Singapura? Tak ada. Kalau ada pun ada sedikit di Kedah. Bila cerita tentang Siam membakar Kedah, itu ada kisah dia. Tak ada. Tapi tuan-tuan nak cerita, pada 1948 mungkin Arab ketika itu lemah. Semangat itu tidak ada. Sekarang semangat mereka sangat berbeza. Mereka melihat apa yang berlaku ini adalah merupakan suatu yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, nikmat itu dengan syuhada. Walaupun jelas, tuan-tuan, apa yang diserang. Hampir 20 masjid musnah. Berapa hospital musnah. Menganggap apa yang di dalamnya, hospital itu ada kubur dan sebagainya. Tuan-tuan, sampai sekarang US, Zionis, Israel tak dapat kesan di mana Brigade Al-Qassam punya camp. Di mana dia punya Brigade Al-Qassam punya camp. Sebab Brigade Al-Qassam ini, tuan-tuan, kalau kita tanya anak-anak Palestin, ditanya, dia kata, besok kamu kerja, besok kamu nak kerja apa? Qassam, dia kata. Semua nak Qassam. Qassam tu, tuan-tuan, syarat dia sangat istimewa. Sangat istimewa. Masa tahun 2007, bila Hamas menang pilihan raya di Gaza, di tepi barat masih lagi Fatah. Fatah ni PLO lah, Yusuf Arafat. Jadi bila menang Hamas ni, maka dunia menganggap ini militan, menganggap ini dan sebagainya. Memang masa tu memang militan, negara-negara yang lain-lain itu timbul. Tapi Hamas ni sebenarnya dia nak mempertahankan tanah air. Apa yang dibuat oleh PLO, oleh Fatah, tak boleh bawa. Sebab mereka berdamai-berdamai, last kali mereka akan diusir. Ini negara dia, ini tanah air dia, takkan nak buat macam ni. Jadi Gaza menang Hamas. Bila menang Hamas tahun 2007 oleh Syekh Ahmad Yassin, pengasas Hamas, maka mereka pun buat satu, bangunkan ketenteraan Brigade Al-Qassam, bangunkan persenjataan. Brigade Al-Qassam ni, tuan-tuan, ada kriteria dia. Ada kriteria dia. Kriteria ni kiranya bukan sebarangan. Adalah yang belah-belah kita sini kadang ada teringin yang jenis nak Daesh, IS ni. Ini jenis-jenis yang kadang dia rompak bank apa semua, dia tebus dosa dia, pergi berjihad lah supaya dosa dia hilang. Tak semudah tu. Bila masuk ke Brigade Al-Qassam, awal-awal pun dah kena tolak, tuan-tuan. Sebab syarat yang pertama pun tak lepas. Apa dia? Hafal 30 juzuk. Ini juz amma pun tak hafal, merangkak lagi. Buat duha pun putus-putus, tak habis-habis, balik. Syarat pertama, hafal Al-Quran. Yang kedua, 6 bulan tak pernah tinggal jemaah. Yang ketiga, hafal matan arba'in, 40 hadis Imam Nawawi. Ada lagi, tuan-tuan, panjang lagi. Tuan-tuan, ini syarat Brigade Al-Qassam. Bukan calang-calang punya yang masuk tu, bukan cokiah-cokiah. Mereka yang ada hubungan dengan Allah Ta'ala yang kuat. Sebab tu dia kuat. Di segi persenjataan, tuan-tuan, peringkat awal, bila Hamas menang, Israel tak ada kerja lain, nangkap, bunuh, seksa. Nangkap, seksa, bunuh. Itulah kerja dia, tuan-tuan, daripada 1948. Israel simpati dengan dia, last kali kita pula diseksa. Ini sejarah, ini fakta. Tuan-tuan boleh rujuk, tuan-tuan boleh kaji benda ni, melihat. Dan ini kita kena ceritakan dengan orang yang keliling kita, dengan anak-anak kita. Kita bagi tahu bahawa apa yang berlaku di Palestin itu adalah kita, bukan orang Palestin sahaja.
Mereka bangunkan ketenteraan. Demi kenapa? Nak jaga watan. Tiba-tiba datang aja belum pandu. Tahan ke tuan-tuan? Sabarlah. Mana boleh sabar? Dah berapa puluh tahun tuan-tuan. Kena tangkap. Nak sembahyang kena tangkap. Kena bunuh. Tengok bapaknya meninggal. Emaknya meninggal syahid. Abang dia syahid. Terbina pada diri dia. Bukan dendam semata-mata kerana nafsu, tapi pembelaan terhadap agama dan watan. Mereka bangunkan ketenteraan. Takdir bila datang bom roket dan sebagainya, ada yang tak meletup, mereka rip. Bukan senang tu. Bukan senang. Mereka bangunkan, mereka cuba. Last kali tuan-tuan sekarang ni, mereka bina satu roket yang boleh melampaui daripada Israel 260 km. Asalnya 20 km. Sekarang ni tuan-tuan, mereka menggunakan beribu-ribu drone. Hari pertama tu drone beribu-ribu. Selain daripada drone ni dibuat oleh seorang pakar drone Palestin. Ya? Zarawi nama dia. Dia asal daripada Tunisia. Dibuat. Hari pertama 7 Oktober lagi Israel kalah. Tapi umat Islam lemah, tak ambil peluang benda tu. Dan tuan-tuan, apa yang dilihat sekarang menunjukkan bahawa kekuatan yang luar biasa. Tetapi kita teruskan doa. Kita kena memberikan yang terbaik. Paling kurang tuan-tuan, bila kita usaha segini, ada cop jari kita. Cop jari kita untuk perjuangan umat Islam di Palestin. Ada rasa kita bukan simpati. Doa kita dengan jelas supaya Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada umat Islam di Palestin. Ini bukan sebarangan perjuangan masyarakat di Palestin tuan-tuan. Mereka juga telah berjaya, telah membina terowong 500 km tuan-tuan. Bermaksud Israel sebahagiannya kat bawah tu dah kena tawan. Soalannya begitu. Dan dia ada satu intelijen punya tentera boleh masuk laut macam kuda-kuda laut apa ni, anjing laut tu masuk laut, muncul, attack, masuk laut lagi. Tuan-tuan boleh bayang macam mana latihan ini. Ini bukan 2-3. Sebab itulah mereka mengatakan bahawa kalau berani masuk, mereka mencabar ni tuan-tuan, bukan mencabar Israel, mencabar Zionis satu dunia. Tuan-tuan boleh bayang bersusun sekarang ni tank ni keliling yang laut Mediterranean, tapi mereka tak berani masuk. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan dalam Quran dalam surah Al-Fil, pendek aja. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah Ta'ala buat kepada tentera bergajah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Farsala alaihim tayran ababil. Allah Ta'ala utuskan burung ababil. Sebahagian daripada peluru itu Yasin, ababil. Bantuan. Ini saya nak sebutkan bahawa kualiti tentera, kualiti mereka yang beriman pada Allah Ta'ala, walaupun satu dunia menyerang 31 hari tuan-tuan. Kalau kita kena serang, na'udzubillah lah, separuh hari habis kita. Ini Gaza, satu wilayah kecil, dia boleh bertahan sampai 1 jam semalam sedekat 100 roket tuan-tuan. Boleh dalam keadaan itu mereka berserapan lagi tuan-tuan, berserapan lagi. Kita doakan tuan, kita doakan menang itu satu. Yang kedua, minta mereka bertahan. Mereka bertahan, diberikan ketahanan kepada mereka. Mereka sudah habis air mata dah. Mereka perlu sokongan. Tuan-tuan ada kemahiran dalam medsos, upload, cerita, support dan sebagainya. Alhamdulillah dengan dunia sekarang ni, digital ni, konon-kononnya Yahudi nak mengambil peluang, umat Islam mengambil peluang. Alhamdulillah. Tentera-tentera media sekarang ni, ya, telah mengkoyak rabakkan media-media Yahudi dan sebagainya. Ini apa yang kita mampu, kita teruskan. Ya. Tapi apa ni,
pintu rapah dah dibuka, kita harap banyak lagi boleh membantu masyarakat-masyarakat yang ada. Akhirnya tuan-tuan, ini cerita tentang kualiti tuan-tuan. Masih dalam tajuk lagi. Dan dalam kesempatan ini juga saya serta beberapa sahabat-sahabat saya termasuk Timbalan Mufti Datuk Zamri Hashim, ya, kita bersama dengan beberapa NGO, lebih kurang 50 NGO untuk isu Palestin, untuk mengumpul 1 juta tanda tangan. Itu je yang mampu tuan-tuan. 1 juta tanda tangan untuk menyatakan, ya, untuk menyatakan paling kurang inilah persaksian kita. Orang tengok tak tengok tu cerita lain. Persaksian kita, ya, daripada kita sembang kat kedai kopi dan saya, persaksian kita untuk menyatakan bahawa kita, ya, menyatakan free ataupun bebaskan Palestin, ya. Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada Palestin. Jadi di akhir ni saya ada bawa petition menyokong perjuangan pembebasan Palestin. Ya, kita jangan jadi pemimpin-pemimpin Arab lah. Ya, tak semua, tapi tuan-tuan sampai 31 hari ini pun kita buat apa? Ya, kemudian tuan-tuan boleh ambil 6 seruan gabungan solidariti pembebasan Palestin selai seorang. Tapi saya minta tuan-tuan untuk selepas saya habis ni untuk menanganilah sini, ya, nama, IC dan juga tanda tangan untuk saya kumpulkan satu Malaysia, insyaAllah ada lebih 50 NGO, ya, untuk kita hantar kepada pihak yang berkaitan. Paling kurang inilah solidariti kita, ya. Mohon istighfar, mohon maaf ambil masa lebih pada mana-mana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, ihdina shiratal mustaqim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.